Bismillahirrahmanirrahim. Yang berusaha Tuan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik Encik Romaino bin Rabu. Yang berusaha Tuan Timbalan Pengarah IPG Kampus Pendidikan Teknik Dr. Muhammad Nordin bin Abu Bakar. Rakan-rakan Ketua Jabatan, Ketua Unit, semua warga IPG Kampus Pendidikan Teknik dan juga pada semua penonton yang sama-sama menyaksikan program Dik Talk pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Hari ini saya ingin membincangkan suatu tajuk yang berkaitan dengan transformasi pengurusan sukan di IPG. Untuk makluman semua, seperti yang kita ketahui, fungsi IPG adalah untuk melahirkan guru yang kompeten dan berjiwa pendidik melalui program pembangunan guru yang dinamik ke arah pendidikan sekolah bertaraf dunia. Fokus kita kepada hari ini adalah untuk memberi tumpuan kepada bidang sukan khasnya di IPG agar ianya lebih kompeten dan mampu bersaing seiring dengan kemajuan sukan di IPTA maupun IPTS dalam melahirkan atlet dan pegawai sukan dan memartabatkan mutu sukan negara bertaraf dunia. Sejarah bermulanya kelahiran tokoh-tokoh sukan sebenarnya bermula daripada kalangan pelajar-pelajar atau murid-murid yang berada di sekolah yang dihasilkan oleh guru-guru. Kalau zaman dahulu banyakkannya guru-guru lepasan maktab perguruan dan seterusnya menaikkan nama Malaysia di persada negara sebagai atlet ataupun jurulatih maupun pegawai di peringkat-peringkat kebangsaan dan juga antarabangsa. Semua orang pasti tahu sekolah adalah kilang untuk menghasilkan atlet. Sekolah juga adalah tempat untuk guru-guru mencungkil bakat bagi semua atlet. Kebolehan dan kesediaan guru yang akan bertanggungjawab terhadap proses-proses mencungkil bakat dan menghasilkan atlet ini perlulah disediakan oleh pihak yang memberi latihan seperti IPG maupun universiti-universiti yang melaksanakan program pendidikan. Bakal guru seharusnya perlulah dipersiapkan untuk meneruskan legasi ini bagi melahirkan lebih ramai atlet yang bertaraf dunia pada masa akan datang. Transformasi yang dimaksudkan berkaitan dengan transformasi sukan yang dicadangkan ini adalah selaras seperti mana yang ada dalam perancangan strategik IPJM itu sendiri. Kluster ataupun 8 kluster inisiatif yang terlibat dalam transformasi IPJ ini boleh juga gunakan untuk pelaksanaan transformasi pengurusan sukan di IPG khasnya. Perancangan strategi ini seharusnya bergerak ke arah untuk melahirkan guru atau jurulatih atau pegawai yang kompeten dalam bidang sukan dan bersama peranan meningkatkan kualiti sukan negara. Bagi saya, transformasi pengurusan sukan ini saya bahagikan kepada dua peringkat.
atau dua bahagian yang mana peranan ini yang perlu kita transform atau kita transformasikan supaya apa yang kita ingin hasilkan pada masa hadapan lebih berjaya. Buat masa ini, untuk makluman semua, pelaksanaan pengurusan sukan dan yang seumpamanya di IPD kampus khasnya ada dilaksanakan tapi masih boleh dipertingkatkan. Yang dimaksudkan boleh dipertingkatkan ialah bila mana kita mampu bersaing dengan atlet-atlet lain ataupun atlet-atlet yang dihasilkan oleh institusi pendidikan tinggi yang lain. Oleh itu adalah dicadangkan supaya transformasi ini berlaku di pihak pengurusan tertinggi dan juga yang kedua yang akan dimainkan peranan oleh Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia yang telah ditubuhkan beberapa tahun yang lepas. Baik, peranan pengurusan tinggi sini saya menggariskan 5 tor ataupun 5 perkara yang perlu kita fikir secara bersama bagi melakukan transformasi pengurusan sukan di IPD khasnya. Yang pertama ialah berkaitan dengan struktur dan organisasi sukan di IPDM maupun di IPD kampus. Saya berpandangan bahawa struktur dan organisasi sukan sudah perlu ditambah baik demi untuk kemajuan dan pelaksanaan pengurusan sukan ini menjadi lebih teratur, lebih tersusun, kemas dan seiring dengan apa yang ingin kita capai pada masa hadapan. Dicadangkan juga bahawa struktur ini bermula di peringkat tertinggi iaitu di IPGM sendiri di mana mesti wujud satu jawatan ataupun satu sumber manusia yang mengelola dan menjaga berkaitan dengan pengurusan sukan bukan sahaja di IPDM malah untuk ke semua IPD kampus yang berada di bawah IPDM. Struktur organisasi ini mungkin boleh dicadangkan atau dibawa oleh pihak-pihak yang berkaitan, terutama sekali yang berkaitan dengan dasar untuk diangkat dan ditambah berkaitan dengan perjawatan, mungkin melibatkan implikasi keuangan yang perlu dibentangkan di pihak pengurusan tertinggi Kementerian Pendidikan Malaysia. Begitu juga dengan struktur organisasi sukan di IPD kampus. Buat masa ini, keadaan menjadi tidak berfokus kerana pelibatan aktiviti sukan banyak dilaksanakan ataupun peranan itu dimainkan oleh Jabatan Pendidikan Jasmani maupun unit co-curriculum yang berada di IPD kampus. Ada juga IPD kampus berkaitan dengan pengurusan sukan ini dilaksanakan di bawah Jabatan Hal Ehwal Pelajar. Perkara inilah yang dimaksudkan supaya struktur organisasi ini dapat disatukan, diselaraskan supaya ianya lebih jelas, lebih juga melaksanakan program-program yang disusun sepanjang tahun. Diharapkan perkara ini mendapat perhatian dari pihak-pihak tertentu supaya ianya diambil tindakan demi untuk kemajuan sukan di IPD khasnya pada masa akan datang. Dua, disarankan juga agar dilaksanakan ataupun diadakan satu perancangan strategik berkaitan dengan pengurusan sukan ataupun kemajuan sukan yang akan dicapai oleh IPD
khasnya ataupun IPD kampus dalam masa-masa tertentu. Mungkin dalam jangka masa pendek, mungkin ada juga perancangan-perancangan yang perlu dicapai dalam jangka masa yang panjang. Eloklah perkara ini diambil perhatian yang serius dan juga kita pastikan letakkan KPI ataupun sasaran yang perlu kita capai, contohnya dalam 5 tahun yang akan datang. Di mana capaian sukan IPDM ataupun IPD Campus ini berada pada 5 tahun akan datang. Perkara ini perlu diperhalusi dan juga kita perlu merancang strategi bagaimana untuk mencapai KPI yang telah ditetapkan. Seterusnya, saranan yang ketiga, peranan yang perlu dimainkan oleh pihak pengurusan, khasnya pengurusan tertinggi, ialah melihat semula infrastruktur dan juga kemudahan-kemudahan sukan yang ada di kampus. Buat masa ini, kebanyakan kampus IPD ialah kampus-kampus yang lama, yang mana sedikit sebanyak kemudahan-kemudahan sukan ini sedikit terjejas, sedikit berlaku kerosakan dan juga perlu dibaik pulih segera. Kemudahan-kemudahan sukan inilah yang nanti akan membantu pelajar-pelajar di IPD Campus untuk lebih aktif dengan bergiat dalam bidang-bidang sukan yang mereka minati dan menceburi sukan-sukan yang mereka suka untuk mewakili IPD Campus masing-masing, mungkin dalam pertandingan-pertandingan tertentu. Perkara ini saya rasa juga perlu diangkat untuk kita memohon peruntukan bagi melaksanakan, bagi membaik pulih kemudahan-kemudahan sukan yang agak uzur dan juga yang berkaitan dengan perkara-perkara keperluan semasa bagi kemudahan-kemudahan sukan tersebut. Infrastruktur dan kemudahan sukan ini juga mestilah selaras ataupun mestilah kurang-kurangnya ada satu kemudahan sukan yang sesuai dengan pusat latihan seperti mana pusat latihan agensi-agensi kerajaan yang lain yang lengkap dan meliputi sebahagian besar kegunaan ataupun kemudahan pelbagai jenis sukan, sukan luaran dan juga sukan-sukan dalaman. Seterusnya yang keempat, disarankan juga sebagai satu transformasi pengurusan tinggi berkaitan dengan pengurusan sukan di IPD ini ialah mewujudkan ataupun menubuhkan pusat sukan di setiap IPD campus. Setiap IPD campus berperanan atau berfungsi untuk melaksanakan segala aktiviti yang dikumpulkan dalam suatu tempat ataupun dalam satu unit ataupun di dalam suatu pusat untuk menguruskan hal ehwal yang berkaitan dengan sukan. Inilah apa yang saya maksudkan tadi berkait rapat dengan struktur dan organisasi sukan di IPDM dan juga di IPD kampus. Kita boleh mengambil satu contoh yang baik yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pengajian Tinggi di universiti-universiti awam, di politeknik dan juga di college community yang mana mereka ada pusat sukan bagi setiap institusi tersebut. Mungkin ianya juga boleh ataupun melibatkan sumber manusia dan juga implikasi kewangan berkaitan dengan adanya perjawatan-perjawatan baru, pertama sekali melibatkan jawatan seperti penolong, urus belia dan sukan dan sebagainya.
Begitu juga kita boleh letakkan juga tenaga-tenaga pakar yang ada di setiap IPD kampus, khasnya yang ada di unit kurikulum ataupun di Jabatan Pendidikan Jasmani di IPD kampus untuk menerajui atau mengetahui setiap pusat sukan yang diwujudkan di IPD kampus. Dan yang kelima yang saya ingin tekankan di sini ialah dari segi keuangan. Saya tidak meletakkan keuangan ini di tempat yang pertama ataupun utama disebabkan oleh untuk transformasi pengurusan sukan ini, keuangan bukanlah menjadi satu halangan kepada pelaksanaan ataupun penganjuran sebarang aktiviti sukan. Ini kerana MSIPGM telah wujud sejak daripada tahun 2017 lagi. Dana ataupun kewangan yang ada di dalam tabung Majlis Sukan IPD Pendidikan Guru Malaysia sudah memadai untuk kita melaksanakan beberapa aktiviti sukan yang difikirkan perlu dan dilaksanakan sama ada di peringkat kampus ataupun di peringkat kebangsaan. Namun apa yang ingin dicadangkan ialah supaya aspek kewangan ini juga diberi perhatian, diambil berat, terutama sekali berkaitan dengan mungkin kita perlu untuk diberi sedikit autonomi untuk membolehkan kita menjana ataupun mendapatkan perolehan, mendapatkan pendapatan melalui aktiviti sewaan dan sebagainya, kemudahan-kemudahan yang ada di kampus, dan kewangan ini kita masukkan ke dalam tabung amanah Majlis Sukan IPGM. Oleh itu, tabung ini dari masa ke semasa akan bertambah dan ini juga akan melancarkan ataupun membolehkan pihak MSIPGM ataupun MSIPD kampus merancang dan melaksanakan aktiviti-aktiviti sukan yang sesuai. Kedua ialah yang berkaitan dengan kewangan adalah disarankan supaya kita memohon peruntukan khas dari pihak ataupun dari bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia. Untuk makluman semua, Kementerian Pendidikan Malaysia ada bahagian sukan. Begitu juga dengan Kementerian Pengajian Tinggi. Apa yang saya bandingkan ialah bahagian sukan Kementerian Pengajian Tinggi yang namanya sekarang diletakkan jenama baru, Arena IPT. Mereka bertanggungjawab dan menjaga ke semua majlis sukan yang berada di bawah IPT. Termasuklah majlis sukan universiti, majlis sukan politeknik dan sebagainya yang berada di bawah IPT ataupun Kementerian Pengajian Tinggi. Manakala bahagian sukan Kementerian Pendidikan Malaysia, perkara ini mungkin terlepas pandang ataupun memang dari asalnya mungkin tidak melibatkan majlis sukan lain yang berada di bawah Kementerian Pelajaran Malaysia. Bahagian sukan hanya fokus kepada majlis sukan sekolah-sekolah Malaysia sahaja. Di bawah Kementerian Pendidikan masih ada 3 lagi majlis sukan yang perlu diberi perhatian. Kalau saya boleh sebut di sini, majlis sukan yang berada di bawah bahagian sukan ataupun yang lebih tepat lagi berada di bawah Kementerian Pendidikan Malaysia ialah Majlis Sukan Kolej Matrikulasi, Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia dan juga yang keempatnya ialah
Majlis Sukan College Vocational Malaysia, selain daripada Majlis Sukan Sekolah-Sekolah Malaysia. Oleh itu, perkara ini perlu diadakan perbincangan ataupun hubungan dengan pihak bahagian sukan KPM untuk mendapatkan bantuan ataupun khidmat nasihat khasnya yang berkaitan dengan keuangan. Jika kita mendapat sedikit peruntukan yang diturunkan dari pihak kementerian khas untuk Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia, maka tabung kita akan menjadi lebih besar, lebih kukuh dan lebih banyak aktiviti program yang berkaitan dengan sukan dapat kita laksanakan. Seterusnya, peranan yang boleh dimainkan oleh Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia. Majlis Sukan Institut Pendidikan Guru Malaysia telah ditubuhkan dengan rasminya pada 9 hari bulan Mac 2017. Tujuan utama waktu ini, penubuhan majlis sukan ini adalah untuk mendapatkan dana di mana kita perlukan dana peruntukan kewangan khasnya daripada kutipan yuran kepada semua pelajar yang berdaftar di IPG. Oleh itu, setelah hampir 3 ke 4 tahun, ya, tapi kita disebabkan oleh PKP, gejala COVID yang melanda negara kita, jadi aktiviti sukan ini juga agak terencat dalam 2 tahun yang lepas dan mula diaktifkan kembali mulai tahun ini. Jadi antara peranan yang perlu dimainkan oleh majlis sukan ialah yang pertama, mewujudkan banyak pertandingan dan kursus-kursus kepegawaian yang melibatkan pelajar-pelajar kita. Dengan cara ini, mereka akan terdedah kepada banyak pengalaman, kemahiran dan sebagainya dalam setiap pertandingan, dalam setiap kursus, dalam setiap program yang dianjurkan oleh Majlis Sukan IPGM sendiri. Malah, aktiviti-aktiviti ini juga boleh dilaksanakan di peringkat kampus sekurang-kurangnya sebulan sekali, mesti ada satu program yang besar ataupun yang melibatkan warga ataupun pelajar-pelajar di IPG kampus. Pada waktu yang sama juga kita galakkan mereka untuk menganjurkan kursus-kursus yang berkaitan dengan kepegawaian dalam bidang sukan. Akhir nanti kita mampu melahirkan kurang-kurangnya semasa mereka berada di IPG, mereka telah pun ada sijil-sijil asas, sijil-sijil tahap 1 ataupun sijil-sijil permulaan berkaitan dengan jenis sukan yang mereka minati. Apabila mereka keluar menjadi guru, mereka meneruskan aktiviti tersebut ataupun mereka meningkatkan tahap-tahap latihan, tahap-tahap kepegawaian termasuk menjadi pengadil dan sebagainya sehinggalah ke peringkat yang paling tinggi. Kebanyakan referee, jurulatih dan sebagainya yang ada dalam sukan-sukan di Malaysia ini adalah dalam kalangan guru-guru yang dilahirkan oleh IPG maupun oleh universiti awam. Seterusnya, peranan yang perlu dimainkan oleh Majlis Sukan IPGM ialah menjalinkan kerjasama antara satu yang boleh membantu pihak Majlis Sukan itu sendiri mengembangkan aktiviti program yang berkaitan dengan sukan. Yang pertama ialah dengan
menjalinkan kerjasama dengan pihak Majlis Sukan Negara ataupun Institut Sukan Negara. Ini adalah dua badan yang perlu kita jalin kerjasama bagi meningkatkan, pertama sekali berkaitan dengan kejurulatihan dan juga kepegawaian yang mereka kelolakan, pertama sekali berkaitan dengan kursus-kursus berkaitan dengan sains sukan dan sebagainya. Yang kedua ialah Majlis Sukan IPDM seharusnya menjalinkan kerjasama dengan semua persatuan-persatuan sukan kebangsaan. Untuk makluman, semua persatuan-persatuan sukan juga seharusnya berbuat baik ataupun menjalin kerjasama dengan IPD yang mana akan melahirkan guru-guru yang boleh melahirkan waktu yang sama jurulatih-jurulatih bagi sukan-sukan tertentu. Dengan adanya kerjasama, banyak kursus-kursus kejurulatihan, kursus-kursus kepegawaian dapat dilaksanakan antara Majlis Sukan IPDM dan juga persatuan-persatuan sukan yang terlibat. Dengan cara ini, maka mereka boleh laksanakan tugas mereka sama ada sebagai jurulatih ataupun sebagai pengadil dan sebagainya waktu mereka berkhidmat di sekolah nanti. Dan seterusnya ialah hubungan dengan sekolah sukan. Di negara kita ada dua jenis sekolah sukan, satu sekolah sukan Malaysia dan yang kedua ialah sekolah sukan negeri. Jadi IPDM perlu, BMS IPDM perlu wujudkan kerjasama dengan sekolah-sekolah sukan ini sama ada untuk mendapatkan ilmu berkaitan dengan sukan itu sendiri atau yang lebih luas lagi mungkin untuk kita membekalkan bakal-bakal guru kita ke sekolah-sekolah sukan, khasnya ke sekolah-sekolah sukan setiap negeri. Begitu juga dengan kerjasama dengan universiti tempatan dan juga luar negara. Saya kira tibalah masanya untuk kita melaksanakan transformasi ataupun dengan cara menjalinkan kerjasama dengan universiti-universiti tempatan dan luar negara yang mana pelibatan sukan mereka berada pada satu tahap yang lebih atas daripada kita. Banyak perkara yang boleh kita kongsi bersama, sama ada secara selari ataupun tidak berkaitan dengan melahirkan atlet, ya, dan juga dari segi pengetahuan itu sendiri, dari segi menuntut ilmu dan sebagainya. Mungkin ada perkara-perkara yang boleh dikongsi bersama antara pengurusan sukan kita dengan pengurusan sukan universiti-universiti awam maupun universiti-universiti swasta di dalam dan juga luar negara. Ini akan memberi keuntungan kepada pelajar-pelajar kita, khasnya penuntut-penuntut di IPG, bagi menimba ilmu dan berkhidmat sebagai sukarelawan dan sebagainya dalam kejohanan-kejohanan yang banyak dianjurkan oleh universiti-universiti tempatan dalam dan luar negara. Seterusnya, ingin saya mengambil kesempatan ini untuk salah satu untuk kita laksanakan transformasi pengurusan sukan di IPD ialah melalui pengambilan pelajar kita dan juga pensyarah-pensyarah yang akan masuk berkhidmat di IPD kampus. Jadi untuk meningkatkan kualiti sukan bagi pelajar-pelajar, khasnya untuk kita lahirkan lebih ramai jurulatih, adalah dicadangkan supaya kita mengambil ataupun mengadakan satu ambilan khas kepada pelajar-pelajar
yang telah berkecimpung dalam bidang sukan pada peringkat tinggi. Mereka ini kebanyakannya berada di Sekolah Sukan Malaysia dan juga di sekolah-sekolah sukan negeri. Pengalaman yang mereka ada di samping minat yang mendalam terhadap profesion perguruan dapat digambling dan digabungkan untuk melahirkan atlet, melahirkan jurulatih maupun atlet pada waktu yang sama pada masa akan datang. Program ini walaupun ada dilaksanakan tetapi ianya tidak dalam bentuk yang besar, yang agak besar. Program ini hanya dilaksanakan melibatkan mungkin setiap kali pengambilan hanya melibatkan lebih kurang 20 ke 30 orang pelajar yang melalui laluan khas ataupun hamilan khas ke IPG kampus. Disarankan supaya perkara ini diperluaskan ke sukan-sukan negeri di mana dicontoh atlet-atlet renang, atlet-atlet gimnastik, atlet-atlet bowling khasnya dan sukan-sukan yang lain juga yang mana dari segi akademiknya mereka juga berada dalam kumpulan yang ataupun pelajar yang cemerlang. Jadi tidaklah menjadi satu kerugian kepada mereka kerana pengalaman yang mereka timba selama mereka menjadi atlet khasnya bagi yang mewakili negara dan masuk ke IPG menjadi pelajar kita dan waktu yang sama di samping terus mewakili negara, mereka juga nanti akan dilahirkan sebagai guru atau jurulatih yang kompeten terhadap bidang sukan yang mereka ceburi. Yang kedua ialah berkaitan dengan pengambilan jurulatih dan juga pensyarah dari pihak luar ataupun dari agensi-agensi luar sama ada sekolah, kementerian dan sebagainya. Jugalah perlu dititik beratkan kepada pensyarah-pensyarah yang berkelayakan dalam bidang sukan. Pertama sekali pelibatan bidang sukan yang tinggi khasnya dan juga dari segi kejurulatihan. Jika mereka ini diambil dan diserapkan sebagai pensyarah, pertama sekali pensyarah ataupun jurulatih core curriculum di IPG kampus dengan secara tidak langsung dapat kita gunakan ilmu, pengetahuan, kemahiran yang mereka memiliki untuk menghasilkan lebih ramai atlet, lebih ramai jurulatih, lebih ramai pegawai pada masa akan datang. Seterusnya, bagi meningkatkan ataupun transformasi pusat sukan yang dimainkan oleh Majlis Sukan IPGM ataupun Majlis Sukan Kampus ialah kita menggalakkan menyertai pertandingan-pertandingan yang banyak dilaksanakan di peringkat kebangsaan. Kita berbangga kerana terdapat bilangan pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar di IPG Campus mewakili negeri masing-masing dalam Sukan Malaysia baru-baru ini. Mereka melibatkan diri dalam pelbagai jenis sukan dalam SUKMA, bukan setakat yang baru ini, malah pada SUKMA-SUKMA yang lepas. Oleh itu, peranan Majlis Sukan ialah supaya kita dapat melahirkan lebih ramai lagi atlet bagi ataupun dalam kalangan siswa-siswi IPG Campus pendidikan guru untuk mewakili negeri masing-masing dalam SUKMA yang akan datang. Begitu juga pertandingan-pertandingan seperti SUKIP, Sukan Institut Pengajian Tinggi, di mana pelibatan IPG hendaklah digalakkan untuk
menyertai pertandingan 2 tahunan ini. Sukip lebih kepada penyertaan yang ramai dan juga bilangan jenis sukan yang banyak untuk disertai oleh para pelajar. Namun penyertaan Sukip yang lepas agak kurang dalam kalangan IPG kampus yang sepatutnya semua IPG kampus menyertai pertandingan tersebut. Seterusnya ialah Sukan Institusi Pendidikan Malaysia. Sukan Institusi Pendidikan Malaysia juga dilaksanakan 2 tahun sekali ataupun 2 tahunan, yang mana penyertaan adalah kepada 8 sukan teras yang utama. Jadi sebilangan pelajar-pelajar yang terlibat bagi setiap majlis sukan yang berada di Kementerian Pendidikan Malaysia sebanyak 4 dan juga majlis-majlis sukan yang berada di bawah Kementerian Pengajian Tinggi juga 4 akan menyertai pertandingan Sukan Institusi Pendidikan Malaysia. Sukan Institusi Pendidikan Malaysia yang seterusnya akan dilaksanakan pada tahun depan 2023, yang mana Majlis Sukan Institusi Pendidikan Guru Malaysia akan menjadi tuan rumah. Oleh itu, perlulah satu persediaan yang rapi, bukan sahaja dari aspek pengelolaan, malah juga aspek penyediaan atlet yang perlu dimulai sekarang ataupun telah dimulai pada beberapa bulan yang lepas, di mana kita telah menganjurkan beberapa pertandingan dan kita telah ada atlet bagi setiap acara sukan yang akan menyertai SIGMA pada tahun harapan. Apa yang perlu ialah untuk kita menyusun strategi, menyusun latihan yang perlu untuk kita mencapai kemenangan dan juga seterusnya mampu bersaing dengan 7 lagi majlis sukan yang akan bersaing atau bertanding di SIGMA nanti. Kemudian adalah menjadi hasrat saya juga ataupun saya suka mencadangkan supaya pelajar-pelajar kita, pelajar-pelajar IPG di 27 kampus yang terdiri pada ahli-ahli sukan yang berbakat, yang terlibat ini boleh ataupun mampu bersaing dan mampu menyertai pertandingan-pertandingan peringkat antarabangsa. Sampai satu masa, seperti yang saya nyatakan tadi, kalau perancangan yang baik, kita ada blueprint dalam 5 tahun akan datang adalah tidak mustahil. Ataupun masa-masa akan datang adalah tidak mustahil untuk adanya pelajar-pelajar IPG yang akan mewakili Malaysia dalam pertandingan-pertandingan sukan peringkat Universiti ASEAN ataupun Universiti Dunia. Perkara ini perlu diberi perhatian serius dan kita perlu jalinkan kerjasama yang erat dengan pihak bahagian sukan, Kementerian Pengajian Tinggi untuk kita sama-sama diberi peluang kepada pelajar-pelajar kita untuk menyertai pertandingan-pertandingan peringkat tinggi dalam kalangan pelajar-pelajar kolej ataupun universiti. Seterusnya, sebagai rumusan, semoga transformasi ini dapat segera dilaksanakan bagi meningkatkan keupayaan IPG melahirkan lebih ramai atlet dan pegawai sukan yang seterusnya membantu mengangkat mutu sukan negara ke arah yang lebih gemilang dan terkenal di seluruh dunia. Mungkin suatu hari nanti kita ataupun jasa-jasa daripada
guru-guru yang kita lahirkan, kita akan dapat melahirkan atau mencapai kurang-kurangnya 1 pingat emas di pertandingan Olimpik akan datang. Itulah yang seharusnya ataupun matlamat yang kita perlu tetapkan supaya kita tidak boleh berada pada tahap ini kerana kita perlu lakukan perubahan, sama-sama bertanggungjawab, sama-sama memikirkan hala tuju pengurusan sukan di IPG kampus AMNA dan juga di IPG Malaysia AMNA. Sebagai penutup, sekali lagi ingin saya jelaskan bahawa ini adalah pandangan, ini adalah apa yang saya fikirkan yang perlu kita laksanakan sebagai satu transformasi dalam pengurusan sukan di peringkat IPG, sama ada IPG Campus ataupun IPGM. Kita tidak boleh selesa dengan keadaan sekarang kerana kita harus berubah seperti mana yang dicakapkan di waktu awal tadi, perlu dinamik, sentiasa berubah dan sentiasa berusaha untuk berada pada tahap yang lebih baik ataupun yang lebih tinggi. Oleh itu, apa yang saya cadangkan ataupun apa yang saya sarankan tidak semestinya betul ataupun tidak semestinya perlu dilaksanakan serta-merta, mungkin menjadi bahan ataupun idea untuk difikirkan dengan lebih lanjut dan diberi perhatian pada masa akan datang. Oleh itu, transformasi ini adalah seperti satu perjalanan dan ianya tidak akan berakhir kerana ianya tiasa dinamik ataupun tiasa berubah. Sekian Deep Talk yang berkaitan dengan transformasi pengurusan sukan di IPG oleh saya. Saya mohon maaf jika ada perkara-perkara yang saya sebutkan mungkin mengguris hati ataupun menyebabkan kesalahan pada saya, dan apa yang baik itu semuanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik itu dari saya sendiri. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.